3 tahun. Sebanyak 30 juta ringgit telah diperuntukkan untuk tahun 2014. Program ini dibuka kepada Bumi Putra yang ingin menjadi usahawan atau syarikat Bumi Putra yang beroperasi kurang daripada 3 tahun. Pemilihan usahawan akan dilakukan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Superb yang dianggotai sekumpulan panel usahawan yang berjaya dalam perniagaan masing-masing. BizPitch adalah satu cabaran yang menjadi mekanisme memilih penerima geran Superb dan terbuka kepada usahawan Bumi Putra yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun, iaitu jika dilihat ianya merupakan usahawan muda yang akan menerajui bidang keusahawanan ini. Program Superb merupakan sebuah program yang diwujudkan khusus untuk membantu usahawan Bumi Putra dengan mengetengahkan idea perniagaan berkualiti tinggi bagi merebut geran sebanyak 100 juta ringgit yang disediakan untuk tempoh 3 tahun. Semoga program Superb ini menjadi penanda aras kepada usahawan yang akan datang serta memberi kesan yang cukup besar kepada semua, khususnya pada golongan belia di luar sana. Baik, itu dia sedikit berkenaan dengan Superb. Jadi kita tahu dengan lebih jelas berkenaan dengan apa yang bakal kita bicarakan untuk waktu ini. Tentunya bersama dengan pengarah program Koridor Ekonomi, iaitu Encik Bestari Abrar Nasruddin, dan juga di hujung sana saya nak perkenalkan juga antara mereka yang berjaya untuk pusingan yang pertama Superb ini, iaitu Nur Hidayah Hassan, penerima geran Superb kasut buatan tangan, dan juga di hujung sana Encik Megat Fahil Rizal merupakan penerima geran Superb perisian pertahanan keselamatan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Saya sebenarnya meskipun ialah wanita tak boleh lari dengan apa yang ada terhidang di hadapan saya ni, jadi mata tu tak boleh lari, nak tengok je. Kita akan cerita lagi lebih lanjut berkenaan dengan produk yang ada depan kita, tapi kita nak berkongsi juga berkenaan dengan program Superb siri yang pertama yang sudah pun berlalu, siri kedua pun sedang berjalan. Okey, jadi adakah program tersebut mencapai sasaran yang dijangkakan lebih awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagi saya, program Superb pusingan yang pertama, siri yang pertama yang kita adakan pada suku pertama tahun ini, setelah ia dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada 27 hari bulan Januari, dan kita telah buka penyertaannya daripada 1 hari bulan Februari sehingga 21 hari bulan Februari. Bagi saya ia telah mencapai sasarannya. Kenapa? Pertama, dari segi penyertaan, kita telah menerima hampir 1,800 penyertaan daripada bakal-bakal usahawan Bumi Putra dari seluruh negara. Jadi itu adalah melebihi sasaran ataupun jangkaan sebenarnya. Dan kemudian dari segi idea-idea yang diketengahkan oleh semua penyertaan tersebut, bagi kami sebahagian daripadanya telah memenuhi ataupun melebihi syarat yang kita inginkan, iaitu idea-idea yang kreatif dan inovatif dari pelbagai bidang. Dan dari segi kerjasama di antara teraju dan juga rakan-rakan strategik kita, kita telah mendapat satu kerjasama yang begitu baik sekali, di mana melalui hasil kerjasama tersebut dengan rakan-rakan strategik kami seperti Cradle, seperti MEFCAP, seperti MDEC, Kumpulan Modal Perdana, Malaysia Debt Ventures dan sebagainya. Kita telah menjalani satu proses saringan program Superb ini. Daripada 1,800 tu kita telah menyenarai pendekkan kepada 60 yang terakhir, di mana 60 peserta tersebut telah kita panggil di dalam satu bootcamp selama 1 minggu, di mana peserta-peserta tersebut telah menjalani sesi coaching selama 3 hari. Dan seterusnya mereka telah menjalani proses pitching kepada satu panel ahli jawatan kuasa yang terdiri pada agensi-agensi strategik yang saya sebutkan tadi. Dan kemudiannya daripada 60 tersebut kita telah memilih 25 orang ke peringkat akhir. Dan 25 orang tersebut telah menjalani satu lagi sesi pitching, di mana pitching kali ini mereka terpaksa present idea-idea mereka dan produk-produk mereka kepada satu panel yang terdiri daripada usahawan yang memang telah
insyaAllah pun berjaya yang telah terkenal seperti Datuk Amir Maidin daripada Maidin, seperti Datuk Kamaruddin Meranun daripada Asia, di mana dalam sesi tersebut mereka telah berjaya mengenengahkan idea mereka, telah berjaya menunjukkan kelainan idea-idea atau produk mereka, dan dari situ panel usahawan ini telah memilih seramai 13 orang pemenang. Dan kalau kita lihat senarainya, 13 orang pemenang ini datang daripada bidang-bidang yang berlainan. Jadi dari segi keseluruhannya, saya rasa kita telah mencapai sasaran. Kita telah dapat mencungkil beberapa bakat usahawan yang inovatif dan kreatif. Yang paling penting, usahawan-usahawan ini dah ada daripada golongan belia 18 hingga 40 tahun. Betul. Okey, antara yang termuda lah kita boleh kongsikan juga di sini. Itu Hidayah sendiri ya, tetamu kita yang produk yang ada di hadapan kita ini. Baik, Hidayah, menjadi yang terbaik di antara 1,800 yang hadir pada awalnya. Saya rasa pun saya sendiri tengok macam mana melepasi dan akhirnya bertemu dengan usahawan-usahawan hebat kita. Sewaktu pitching tu apa rasa dengan adanya panel-panel yang memang dah ternyata berjaya. Tanya pengalaman tersebut, ceritalah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cik Hani. Of course, pertama sekali memang saya rasa sangat teruja sebab dapat shortlisted masuk dalam teraju. Rasanya bila duduk bersama peserta-peserta yang shortlisted, rasa macam this is a super project lah. Bila dengar semua rakan-rakan peniaga yang lain pitchkan the idea, rasa gembira dapat bersama mereka melalui coaching, mentoring session yang dilalui selama 7 hari. Itu 3 hari coaching dan pitching tu teruja lah. Dan kasut buatan tangan merupakan segmen yang ditonjolkan oleh Hidayah sendiri. Ini produk-produk ada depan kita ini. Kalau kita nampak elemen tradisional tu ada, maknanya songket. Jadi apa boleh cerita dengan lebih lanjut tentang produk yang diangkat oleh Hidayah sendiri? Okey, produk kami ni di bawah label Cipela Shoes, CIPELA Shoes, baru di dalam pasaran dalam setahun, sebab kami kukuhkan dulu pembuatan perkilangan, production and manufacturing dulu sebelum kami keluarkan produk kami. Produk ni insya-Allah akan berada di Isetan starting Julai untuk promotion period. Kami memang bawa elemen heritage untuk membangunkan produk Malaysia, made in Malaysia produk, also textile heritage Malaysia, mengatakan songket dan batik bukan saja boleh dibuat untuk pakaian, tapi boleh juga dibuat kasut dan beg dan dibawa ke events and occasion, bukan saja untuk weddings. Jadi produk-produk kami ni tak saja songket batik, kami juga buat suede leather, leather apa, dan juga PU leather dan velvet lah baldu, supaya customer kami akan tahu, okey, kalau tak nak pakai kasut songket batik, ada je PU leather, ada je leather, ada pilihan ada pilihan. Ya, kalau bukan sangat songket, kalau nak tahu batik, ada tu yang dipakai oleh Hidayah pada ketika ini. Itu antara produk di bawah Cipela lah. Di bawah Cipela ni ada batik dan juga songket. Baik, selain daripada itu juga, Encik Megat telah menghasilkan satu perisian untuk pertahanan keselamatan. Kita lihat memang sekarang ni di laman maya itu perkara itu adalah perlu, tetapi produk Encik Megat ni lebih spesifik pada dalam organisasi itu sendiri. Jadi boleh terangkan dengan lebih lanjut. Baik, terima kasih Cik Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mendapat ilham tentang perisian teknologi yang kita develop locally in-house di Malaysia. Sebab tu saya bekerja di China dulu. Pada ketika tu saya bekerja dengan sebuah syarikat di China yang dia OEM laptop manufacturer. So apa dia orang nak buat, dia orang nak create macam satu secure platform nak jual laptop. Dia nak create dia punya blue ocean, dia punya own blue ocean strategy. So daripada situ saya dapat ilham. So bila balik Malaysia, apa yang saya develop dan apa yang saya telah buat kajian, R&D tersebut telah makan masa selama 3 tahun. Apa yang saya nampak bila saya buat R&D statistik berkenaan dengan pencerobohan ke dalam sistem daripada luar masuk ke dalam,
kecurian data yang berada di dalam sebuah syarikat. Sebenarnya 20% saja ancaman daripada luar yang masuk ke dalam. Lagi 80% tu adalah ancaman di dalam sebuah syarikat itu sendiri. Statistik ni bukannya daripada yang lain, dia bukan daripada maklumat yang saya dapat daripada internet, laman-laman biasa. Sebenarnya daripada FBI sendiri yang menyatakan bahawa 20% dan 80% tu adalah ancaman-ancaman yang seperti saya sebutkan tadi. So teknologi perisian yang saya telah bangunkan ini sebenarnya dia cover the whole yang 20% dengan 80% tu. Di mana dengan adanya perisian ni, okay, bila seseorang tu menggunakan sistem yang saya develop ni, secara tidak langsung dia akan create, dia akan mewujudkan satu dia panggil sebagai security defense perimeter keliling you. So daripada situ 20% tu you dapat solve lah that issue. Kita tengok rata-rata dekat mana-mana, bank ke, institusi ataupun agensi kerajaan ataupun sebuah syarikat yang besar, even multinational company yang berada di Malaysia pun, dia orang banyak fokus kepada sistem pertahanan daripada luar nak masuk ke dalam. Sistem pertahanan internet, tapi bukan dalam. Sebenarnya kita tak tahu kawan kita sebelah-sebelah, bos kita, staff kita adalah merupakan satu ancaman yang tergolong dalam 80% tu. Itu yang menyebabkan kerajaan kita semakin meruncing. Keadaan sekarang ni dalam dunia peperangan cyber ni semakin meruncing sebab dekat mana dia orang invest sampai berjuta sekalipun tetap ada ancaman tu. Kecurian data tetap berlaku. Sebenarnya loophole dia adalah di dalam sebuah syarikat tu sendiri. Maknanya contohlah, maknanya di RTM ni perlu ada data perisian tersebut untuk memastikan segala yang di dalam ini tidak akan sampai keluar. Saya dalam arti kata lain, yang terbaik ialah you punya security last line of defense. Kita tak ada last line of defense masalahnya. Kita banyak ada front line of defense. Elak daripada pencerobohan di luar masuk. Last line of defense tu adalah pengguna itu sendiri memerlukan pertahanan data yang dia ada dekat diri dia itu sendiri. Baik, Encik Bestari, saya dengar dua produk ni pun saya rasa teruja. Apatah lagi berbaki 11 lagi produk yang lain yang dikatakan kategori-kategori yang berbeza. Jadi untuk segi yang pertama dan yang kedua pun sudah pun berakhir dalam proses latihannya. Bagaimana Teraju memimpin mereka supaya macam tidak ditinggalkan begitu sahaja, sentiasa memantau mereka, apa pula proses yang seterusnya, macam mana? Baik. Memang di sinilah di mana kita punya strategic partnership, smart partnership dengan rakan-rakan strategik kita yang saya sebutkan tadi, agensi-agensi yang telah biasa untuk membimbing usahawan-usahawan dan syarikat-syarikat startup bersama-sama dengan kita. Dan juga inilah juga kenapa kita mendapatkan khidmat daripada usahawan-usahawan yang memang pun telah berjaya dan memang mahu dan ingin membimbing usahawan-usahawan baru ke dalam program support ini. So, jadi selepas ini setelah mereka pemenang-pemenang ni telah berjaya untuk mendapatkan grant yang sehingga 500,000 setiap seorang tu, bukan setakat itu saja, bukannya bila kita bagi dia 500,000 tersebut kita terus tinggalkan mereka dengan cara mereka sendiri. Setiap seorang daripada mereka kita letakkan di bawah pemantauan sebuah agensi yang bersesuaian. Contohnya Cik Hidayah, dia di bawah agensi My Creative Venture. Bermakna My Creative Venture akan membantu kita untuk memantau Cik Hidayah dalam perjalanan seterusnya. Kita akan melihat kepada perkembangan seterusnya syarikat ataupun usaha Cik Hidayah tersebut. Dan bukan itu sahaja, kita akan mengadakan satu jawatan kuasa pemantauan yang terdiri daripada Teraju, agensi tersebut dan juga usahawan yang berjaya tersebut. Dan dari masa ke semasa kita akan bertemu dan kita akan memantau setiap seorang daripada pemenang-pemenang ini. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan mereka, di mana mereka mungkin ada masalah, di mana mereka mungkin memerlukan bantuan dan nasihat, khidmat nasihat. Jadi ini akan kita lakukan seterusnya untuk daripada sekarang sehinggalah
sekurang-kurangnya untuk jangka masa 2 tahun setiap seorang. Okey, baik, maknanya ini bukan satu program untuk dilangsungkan selama 3 tahun. Maknanya untuk setahun tu ada 4 kali. Setahun 4 kali. 4 kali. Okey, jadi untuk tari yang seterusnya bila agaknya para usahawan kita boleh bersedia? Okey. Bila tarinya tu? Okey, sekarang buat masa ni kita sedang menjalankan siri yang kedua. Okey. So kita buka siri yang kedua pada hari itu 1 hari bulan Mei. Kita tutup pada 16 hari bulan Mei. Okey. Kita telah pun mendapat lebih kurang 2,000 penyertaan dari seluruh negara. Sekarang ni kita akan mula proses saringan. Ya. Kita mulakan proses saringan dan kita setelah kita saring di peringkat setiap koridor ekonomi, kita adakan apa yang kita panggil B-Speech Tour. Jadi, proses yang sama yang mereka lalui sebelum ni. kali ini B-Speech Tour ni adalah satu yang baru untuk seri kedua ni, di mana di peringkat awal lagi kita memberikan mereka peluang, setiap peserta diberikan peluang untuk pitch ataupun mengenengahkan idea mereka kepada panel tempatan. Jadi misalnya pada hari Isnin depan ni kita akan bermula di Kuching, Sarawak. Jadi semua peserta-peserta dari Sarawak kita panggil dan mereka akan pitch di Kuching. Dan kita akan adakan di seluruh negara 6 tempat semuanya. Dan daripada sini kita akan saring kita akan panggil mereka kepada bootcamp yang sama seperti peringkat yang pertama. Okey. Jadi maknanya nak tahu tari-tari yang seterusnya ni pula, anda boleh pergi terus ke laman Sound Raju sendiri. Ada maklumat di situ. Saya rasa program ni memang superb, sesuai dengan namanya. Masa yang berbaki ni saya sebenarnya lebih panjang lagi daripada pertama kita, tapi apapun terima kasih dan selamat berjaya untuk usaha-usaha yang seterusnya. Yang pasti produk akan berada di pasaran pada bulan Julai nanti. Melalui dalam talian online ada? Talian ada. Boleh buka Cipela Shoes, CIPELA shoes.com. Di situ juga kami ada Instagram, Facebook, Twitter, ataupun datang ke showroom kami di Wangsa Melawati. Okey, baik. Dan untuk dapatkan maklumat anda pergi ke laman Sound Raju. Terima kasih banyak kepada tetamu-tetamu kita bersama dengan kita pada waktu ini. Dan kita harapkanlah supaya produk mereka ni dapat dikembangkan lagi selepas ni untuk dimanfaatkan oleh keseluruhan rakyat Malaysia pastinya. Baik, kita nak berehat seketika, beri haluan kepada Semasa 9. Kita akan kembali lagi selepas ni dalam Selamat Pagi Satu Malaysia.